وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yang bermaksud adalah pada hari kiamat nanti tidak ada gunanya harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh kesejahteraan dan keselamatan. Asy-Syu'ara 88-89. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia dan hormati Al-Fadhil Tuan Pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A, berbahagia Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, dan yang dihormati dan dikasihi seluruh para jamaah Surau An-Nur Fasa 3A, muslimin dan muslimat, termasuklah juga di kalangan rakan taulan sabahanda kita yang bersama pada petang ini, yang jauh dari Seremban, bahkan dari utara, selatan, timur, barat tanah air. Alhamdulillah. Pertama-tama kita merafak syukur kepada Allah di petang Sabtu yang indah dan berkat ini, bersama dengan 14 hari bulan Zulhijjah. Semalam merupakan hari terakhir daripada hari-hari tasyrik kita. Selesai sudah ibadah haji dan selesai sudah kita punya ibadat Aidul Adha. Hari ini 14 Zulhijjah, artinya semakin dekat sangat kita dengan awal Muharram, dan bulan Zulhijjah akan melabuhkan tiranya sekitar dalam tempoh 16 hari ataupun 13 hari saja daripada hari ini, ataupun 14 hari saja pada hari ini. Sekitar 15 hari sajalah, 2 minggu lah lebih kurang, melabuhkan tiranya, dan akan kita bertemu dengan bulan Muharram 1443 Hijriah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Itulah perjalanan yang telah Allah tentukan kepada kita, perjalanan manusia sebagai hambanya dalam usia Allah beri, termasuk perjalanan alam cakarwala, bukit, bintang, gunung, ganang, sungai, daratan, lautan, matahari, bulan, semuanya ada pasak dan paksinya. Perjalanan mereka juga macam kita, hari ke hari demikianlah keadaannya. Dan lebih utama, kata Al-Imam At-Tabari, ialah alam dunia ni sendiri. Itu lebih utama. Alam dunia ada umurnya, dari saat, minit, minit ke jam, jam ke bulan, bulan, jam ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke bulan, bulan ke bulan, bulan ke tahun. Bila sampai masanya, bumi Allah ini akan terhenti. Dengan bahasa mudahnya, Allah akan hancur leburkan, maka datanglah disebut sebagai As-Sa'ah, hari kiamat. Jadi itulah perjalanan kita sedang hadapi. Jadi sebab itulah, maka dalam kerangka kita untuk kita, orang kata, meningkatkan keimanan kita, memperkukuhkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lupa 3 perkara. Yang pertama, tentang usia dan umur kita. Dalam kita berkukuhkan keimanan kita, ketakwaan kita dan agama ini, dalam hidup beragama, jangan lupa 3 perkara sebagai manusia. Yang pertama, tentang usia dan umur kita.
bersabit dengan soal masa, daripada saat, minit ke jam ke hari itu, jangan lupa. Kenapa jangan lupa? Sebab bila kita tak lupa tentang soal usia dan umur, kita akan insaf dan sedar. Kita tak akan lalai dari sudut menghabiskan usia dengan kebaikan. Kita akan lupa untuk detik hidup ini dihiasi dengan ilmu dan iman, dengan amal salah. Itulah keuntungannya. Tetapi bila kita lupa tentang nikmat usia umur, kita akan lalai banyak perkara. Di mana amal, di mana ilmu, di mana kita punya rezeki, iman dan amal. Kalau tidak, kerana usia kita jagai, kita hilang. Jadi ini yang pertama, kita mesti jaga nikmat umur dan usia. Sebab apa? Ini kerangka kita untuk menjadi orang yang berjaya, beruntung. Dan itu Nabi sebut kepada kita. Contoh dalam hadis yang sahih, Nabi sebut kepada kita, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah 5 perkara belum tiba yang lain. 5 yang lain. Antara ialah tentang umur kita, tentang kehidupan kita sebelum kematian kita, tentang waktu kita ada belum kita sibuk. Ini semua ajaran daripada agama Islam, ajaran Nabi SAW. Baik, yang pertama, jangan lupa tetap usia umur. Yang kedua, demi untuk melengkapkan hidup yang berbahagia, yang beruntung ini, yang kedua kata para ulama, jangan kita lalai dengan amal-amal salih. Al-ikthar fil amali salih, memperbanyakkan al-mubadaratu fil amali salih, bersegera, jangan lalai dalam kerja amal salih, jangan lalai. Maknanya setiap inci hidup ini, fikirkanlah macam mana aku nak buat amal salih, fikirkanlah macam mana aku nak tambahkan amal aku yang salih lah, bukan yang jahat, yang kotor, tidak. Itu antara benda penting, jangan lalai. Siang ke malam, malam ke siang, pagi petang, kita fikir macam mana kita nak cipta amal salih, menambahkan pahala-pahala kepada Allah SWT. Itu kita lupa, jangan lupa. Sebab kita dengan amal salih, tuan-tuan, seolah-olahnya satu jantung hati kita lah. Jantung hati kita tak ada jantung, tak ada hati, kita mati. Sebab itulah maka asal denyutan kita, denyutan jantung hati kita adalah amal salih kita. Ia adalah bekalan kita. Itu yang kedua, jangan lupa amal salih. Yang pertama sebut dah tadi, yang kedua jangan lupa amal salih. Yang ketiga, demi untuk kita dalam keadaan beruntung dalam hidup berjaya ini, kata para ulama, yang ketiga, jangan lupa untuk sentiasa bermohon istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita pendosa, banyak dosa kita buat, kita kena minta ampun dan mohon keinsafan atas dosa kita dengan kita meraih keampunan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah ajaran Al-Quran kepada kita. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, orang paling beruntung siapa? Yang sentiasa mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak lalai, dia tak lupa, dia tak putus asa untuk mohon ampun. Wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhan kamu. Baik, ini 3 perkara yang bawa kita kepada keuntungan dunia akhirat. 3 perkara ini merupakan nadi kekuatan kita semua. Baik tuan-tuan, di petang ini dalam bahagian tasawuf kita akan cakap secara umum sajalah. Saya nak nukilkan kepada tuan-tuan 3-4 perkara lah, kalau mampu dalam masa yang terbatas sehingga 6-10 minit petang ini. Saya akan sebut 3-4 perkara dalam kerangka orang kata apa, tazkirah umum, peringatan umum yang kita cuba nak ketuk pintu hati masing-masing. Sebab pintu hati ni tuan-tuan kena ketuk dia. Pintu hati ni macam pintu rumah jugalah, kena buka kunci boleh masuk. Kalau rumah kunci tak ada, tak boleh masuk lah, berdiri kat luar lah sampai pagi, kunci tak ada, boleh masuk, kena pecah lah, tak pecah merosakkan. Kunci ada, boleh masuk. Jadi samalah kita juga dengan hidup ini. Jika ada salah, saya mohon ampun. Apa tu ya, insyaAllah kita sama minta mohon ampun. Saudara sahabat saya ni, Mak Razak, ya, kita sama-sama mohon ampun pada semua orang, tak kira siapa. Saya pun pendosa, saya juga ada kesilapan. Maka yang ketiga tadi kan sebut tadi, kita kena minta ampun semua kita. Tidak ada orang boleh mendabik dada, saya telah sempurna, saya lengkap, saya tak dosa. No, tak ada. Kullu bani Adam khata', Nabi sebut. Tiap anak Adam itu pendosa, buat silap. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik pendosa Nabi sebut siapa? Yang segera bertaubat kepada Allah. Itulah orang terbaik. Dia buat dosa, dia mohon ampun. Dia buat dosa, dikembali pada Allah dengan air mata menitis, mohon keampunan. Ini orang paling baik. Kita nak hidup dalam suasana paling baik adalah
dosa, kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Segera, bukan kita tangguh-tangguhkan. Baik. Itu sebagai peringatan kepada saya jugalah. Baik. Yang pertama, tuan-tuan, saya nak bawa kepada tuan-tuan satu di antara kata hikmah yang menarik sekali. Ini proses kita nak membina hati, membina kehidupan, membina jiwa kita masing-masing. Diriwayatkan dalam satu kitab yang kitabnya mu'tabar, iaitu kitab Zabur Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dicatatkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isti'adat li Yaumil Ma'ad. Dibawa satu kata-kata menarik daripada kitab Az-Zabur. Diriwayatkan daripada siapa? Daripada Nabi Daud sendiri. Sebab Nabi Daud beroleh nikmat kitab Az-Zabur. Nabi Isa kitab Taurat. Nabi Muhammad kita Al-Quranul Karim. Baik. Nabi Musa kitab apa ni? Kitab Nabi Musa. Kitab Taurat, ya. Baik. Dalam kitab Az-Zabur ada satu petikan riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata apa? Auha Allah Ta'ala ila Dawud alaihi salam, bahawa Allah telah mewahyu kepada Nabi Daud. Allah telah wahyukan kepada Nabi Daud. Maknanya Allah beri satu arahan, satu perintah. Dan kita yakin, percaya, perintah atas Nabi-Nabi, kalau Allah yang beri, itu perintah yang mutlak. Perintah yang ada makna yang tersirat. Perintah yang amat penting untuk difahami dan diterima pakai oleh umat Nabi masing-masing. Dan kepada kita umat Muhammad pun, kita tengok dalam kacamata, itu perintah Allah Azza wa Jalla. Kita boleh amalkan apa Allah ajari ini. Sebab apa yang Allah ajari, sesuatu dekat kita pun. Sebagai umat Muhammad, apa kata kitab Zabur? Auhallahu ta'ala Daud, Allah telah mewahyu kepada Nabi Daud bahawa innal aqila al-hakima la yakhlu min 4 sa'atin. Allah sebut dalam kitab Az-Zabur, wahai Daud, sesungguhnya orang yang bijak, al-aqil al-hakim, al-aqil al-hakim, bukan al-hakim, al-hakim, orang yang bijak, yang pandai, orang yang berjuruh, kata Kelantan. Berjuruh tu Kelantan punya lah, yang bagus lah. Orang yang bijak, yang bagus, la yakhlu min 4 sa'atin. Dalam hidupnya, dia tak sunyi pada 4 masa yang dia kena jaga. Tengok tuan-tuan. Peringatan diriwayat daripada disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani ini kepada siapa? Allah riwayatkan Allah ajar Nabi Daud. Tapi apa yang Allah sampaikan ini memang menepati keperluan seorang manusia, baik umat Nabi Muhammad ke atau umat semua Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Menepati kehendak seorang manusia dalam hidupnya, maksud kita lah. Betul, saya fikir kata-kata ini kita kena bawa bersama dalam kehidupan beragama kita. Apa kata Allah kepada Nabi Daud? Ada 4 masa yang dia kena jaga betul-betul. La yakhlu min 4 sa'at, dia tak sunyi daripada 4 masa dia kena ada. Yang pertama, dengar tuan-tuan, yang pertama, sa'atin fiha yunaji rabbah. Satu masa dalam hidup sehariannya, masa untuk minta, merintih, munajat, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 4 masa yang kita kena ada dalam hidup ni, kata Allah kepada Nabi Daud ni. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Az-Zabur ini, salah satu kata Allah kepada Nabi Daud, satu ketika, satu masa hidup kamu ini, yunaji rabbahu, kamu berintih, berdoa kepada Tuhan kamu. Tuan-tuan, puan-puan, itu satu kepastian. Merintih, berdoa, minta, tunduk, rukuk, sujud pada Allah mesti ada dalam ruang kehidupan seharian kita. Ini agenda penting. Ini agenda yang paling utama sekali. Saat kita nak merintih, kita nak meratap, kita nak bermohon, kita nak bermunajat, kita nak minta kepada Allah Azza wa Jalla, air mata sekali. Apakah itu bukan sebenarnya kecil, tuan-tuan? Benda yang besar sebenarnya. Sebab dalam hubungan kita dengan Allah ini, itu rasa yang paling hebat sekali.
saat di mana tuan-tuan berduduk atas sejadah, rukuk dan sujud, jam subuh, jam asar, maghrib, isyak, hatta duha. Satu saat yang paling berharga sebenarnya. Setengah jam atas tika sejadah tak sama dengan 2 jam di pasar raya. Ya, mungkin pasar raya kita sedang berniaga, tak ada masalah, halal kerja kita, tapi tetap tak sama dengan 10 minit atas sejadah. Setengah jam kita angkat tangan berdoa lepas sembahyang, contohnya 10 minit berdoa lepas sembahyang, tak sama dengan 2 jam kita di kedai makan restoran. Ini satu benda yang penting. Dan sebab itu kata Imam Nawawi, seorang yang ada masa, Imam kata Imam Al-Ghazali, seorang ada masa Allah, Allah ada masa melayannya. Kata Imam Al-Ghazali, siapa ada masa melayan Allah, Allah ada masa melayannya. Menarik kata-kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi. Siapa yang ada masa melayan Allah, Allah ada masa melayannya. Tuan-tuan, layan Allah macam mana? Bukan layan beri makan, beri minum, beri kuih-muih, tidak. Layan Allah dengan ibadat tadilah. Dengan sujud, dengan rukuk, dengan tilawah, dengan zikir, dengan solat wajib, solat hajat, dengan solat qiyam, tahajud, dengan kita baca Quran. Itu layan Allah namanya. Ada masa layan Allah dengan amal tadi, Allah pasti ada masa melayan kita. Allah akan layan kita dalam layanan yang memang paling sempurna lah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap suara saya kedengaran, tuan-tuan. Tolong share lah, tuan-tuan. Tolong share kita punya program ni, kita share kepada kawan kita yang jauh dekat, insya-Allah. Ya, ada kita, orang kata apa, jemput kawan kita datang dengar bersama melalui FB live ini, insya-Allah. Ini satu rezeki, kita boleh berkongsi pahala. Soal pahala tu Melaka clear Ustaz, alhamdulillah. Nur Medina, terima kasih. Terima kasih. Suara okey, suara Anwar, masya-Allah ya. Okey. Tapi maksud ialah kita sharekan. Kita hantar kepada kawan kita yang lain, keluarga, mudah mereka buka-buka bersama kita dan akan dengar apa yang disampaikan ni. Berkongsi pahala. Yang menyampai boleh pahala, yang tukang share berdapat pahala, yang dengar boleh pahala. Kita berkongsi pahala. Yang tidak sama sekali merugikan sesiapa. Yang berceramah pahala, yang share boleh pahala, yang dengar boleh pahala, yang orang kata menonton boleh pahala. Semua kita akan dapat pahala yang tidak pernah merugikan kita ataupun mengurangkan kita sama sekali. Kurangkan kewajib pahala, tidak baik. Jadi yang pertama ini kata Allah kepada Nabi Daud ialah ada masa untuk yunaji rabbahu, untuk munajat kepada Tuhan kamu. Tuan-tuan, puan-puan, ini antara akhlak dalam beragama lah. Suatulah orang yang tidak ada masa untuk Allah Azza wa Jalla, yang tak ada waktu untuk berzikir pada Allah, yang tak ada masa untuk bersalat, yang tak ada masa untuk beribadat. Apa harapan kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah bantunya? Saya berani cakap lah, tuan-tuan, di mana kita nak cari lagi kelebihan dalam hidup ini? Nak berkat macam mana kalau kita lupakan Allah? Dapat rezeki yang melimpah ruah, macam mana nak dapat rezeki melimpah ruah kalau kita lupakan Allah? Nak dapat hidup yang tenang hati jiwa, macam mana nak tenang hati jiwa kalau lupakan Allah? So Allah tak dekat dengan kita, Allah jauh daripada kita. Jadi ini semua betul ya, ada masa untuk munajat. Munajat bukan orang sajalah, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini penting sangat. Sebab dalam hidup ini kita tak nak satu benda yang Allah hukum kita dengan istidraj. Kita tak nak Allah hukum kita dengan istidraj. Istidraj makna apa, tuan? Istidraj makna Allah beri nikmat macam-macam tapi kita lupa kepadanya. Itu istidraj. Allah beri rezeki yang melimpah ruah tapi kita lalai kepadanya. Itu rezeki sifat istidraj. Allah beri kesihatan yang baik, fizikal yang mantap, kita lalai lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu istidraj. Pemberian dalam bentuk Allah tak redha. Tak nak, tuan-tuan. Kita nak setiap pemberian Allah, Allah beri dengan redha.
Kita nak setiap Allah beri nikmat pada kita, walaupun kecil macam nikmat itu besar betul lagi, semua dalam rahmat redha dia. Itu yang kita nak. Kalau tidak, kita dapat nikmat rezeki tapi dalam istidraj, dalam maksud rezeki yang Allah tak berkat, rezeki Allah tidak halal. Mudah bahasa pun, rezeki tidak halal lah, beri ambil, tapi tidak ada namanya kehalalan. Betul. Ini kita nak. Wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dalam satu ayat Allah sebut kepada kita bahawa Allah akan beri nikmat tetapi kita tak tahu betapa nikmat itu Allah beri dekat dia tak redha. Wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan mereka diberikan Allah rezeki yang banyak, pelbagai rezeki, dalam keadaan kita tak tahu. Allah beri itu dengan tidak redha daripadanya. Seronoklah kita dapat macam-macam. Sampai ada orang ko, dia kata tengok aku sembahyang. Tidak, tak sembahyang pun aku sembahyang jarang-jarang je, sembahyang raya sembahyang, tapi tengok aku kaya. Aku tak sembahyang pun tengok aku tak ada sehat, tak ada sakit apa, tengok segar bagus tu walaupun 60 contohnya. Tuan-tuan puan-puan, ya benar, Allah beri apa kamu nak. Allah tidak pernah kedekut, tapi pemberian itu tidak dalam redha Allah Azza wa Jalla. Apa makna? Jangan sombong ya, jangan sombong. Kita nak pulangkan balik rezeki Allah beri dengan apa? Ibadat. Lepas tu ada ulama yang kata seolah-olahnya bukanlah satu hajat, tapi seolah-olahnya kita fikir macam tu, kita beribadat untuk kita bayar balik, seolah macam tu. Dia bukan konsep bayar membayar tuan, tapi kata ulama soal kita nak faham, bila kita beribadat dapat rezeki makan minum, rezeki macam-macam, kita beribadat, sembahyang, jaga solat, jaga waktu, jaga zikir. Tandanya apa? Tandanya kita sedang bayar harga Allah beri. Seolah-olahnya Allah tak minta bayaran, tapi seolah macam itulah. Syukur pada Allah. Ni sekarang waktu asar beribadat, tanda syukur. Hari ni aku dapat nikmat banyak ya Allah. Sekarang asar masuk, aku sembahyang, Allahu Akbar. Maghrib masuk, solat lagi, wajib solat, jaga solat, ibadah berjemaah contohnya, dengan zikir lagi contohnya, dengan tasbih tahmid. Soal kita bayar seolah-olahnya. Tanda syukur pada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olahnya. So Allah tak minta bayaran kepada kita, tapi kita merasakan haknya kena bayar atas nikmat yang Allah kepada kita. Sebagai contohlah ni. Baik. Kemudian kata Allah kepada Nabi Daud, dia kata apa? Wasa'atin fiha yuhasibu nafsah. Ada satu time dalam hidup kamu, satu ruang masa untuk kamu hitung diri kamu, muhasabah diri. Ini yang kedua. Anda dapat kan? Yang keduanya ialah satu masa dalam hidup kamu seharian, masa kamu untuk menghitung diri kamu, muhasabah diri kita, cek diri kita, di mana kelemahan, di mana kekurangan, di mana kesilapan, di mana kebaikan, di mana dosa, di mana pahala. Cek, semak renung kita, diri kita balik. Oh, aku ni dosa banyak hari ni ya Allah. Contoh, ya Allah, aku hari ni tak sedekah derma ni, dah sebulan tak sedekah derma contohnya. Aku ni bakhil. Kita cek diri kita. Aku ya Allah dapat buat ibadat setiap hari, tak tinggal duha, alhamdulillah, syukur. Muhasabah diri. Jadi kata Allah kepada Nabi Daud, yang keduanya ialah ada waktu kamu muhasabah diri kamu. Diri kamu tu kena muhasabah. Cek diri kamu, semak diri kamu sendiri, kekurangan, kelemahan, kekuatan dan seumpamanya. Betul tuan-tuan, itulah menjadi asas kepada kehidupan beragama kita. Dan ini pesanan Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Allah Daud dalam kitab Az-Zaburnya untuk kita juga. Dan bila kita dapat renung diri kita, satulah muhasabahnya tuan-tuan, satu kerja besar. Renung, tengok, semak, nilai, hitung. Itu mana muhasabah. Renung, semak, hitung, nilai tentang kita. Kadang-kadang kita lihat orang banyak kesilapan, kita tak rasa kita salah. Padahalnya kita buat kesilapan banyak. Orang satu kesilapan, kita dua kesilapan. Orang dua kesilapan, kita 10 kesilapan. Tapi kadang kita tak hitung di kita nampak orang salah, orang tak betul, kita betul belaka. Itulah kadang-kadang menjadi suatu punca kepada kita lalai tentang kita. Puan Anita, betul, Puan apa tu, Anita, muasali sentiasa. Jadi ini benda yang penting. Jadi sebab itulah kita nak muhasabah menjadi pakaian kita. Bila kita dapat hidup dengan suatu muhasabah diri, banyak air mata mudah tumpah kerana insaf. Air mata mudah
Kita mudah jatuh atika sejadah kerana kita sedar diri kita. Air mata mudah titih atika sejadah kerana kita insaf akan dosa kesalahan kita. Itu kelebihan-kelebihan. Percayalah tuan-tuan, ini sebab itulah maka dalam hal ini pesanan Allah kepada Nabi Daud cukup jelas. Bukan saja untuk Nabi Daud, bahkan untuk kita semua. Ya. Baik, tuan-tuan puan-puan semua. Yang ketiga, wasa'atin yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbiruna bi'uyubihi. Yang ketiga, kata Allah kepada Nabi Daud, ada jamnya kamu kena berjalan kepada kawan-kawan kamu, cerita tentang keaiban diri dan kelemahan kita. Kita kena seolah macam ni lah bahasa mudahnya. Jumpa orang sebut saya ni lemah, saya ni banyak dosa, saya ni tak banyak benda baik. Mungkin ketika itu kita minta orang tolong kita cara mana? Doakanlah saya ni iman tak kuat mana, sahabat, kawan, contohnya teman ataupun kawan taulan kita, sahabat dan keluarga. Minta orang doa kepada kebaikan. Itu contohlah ni. Mana amalan kita ialah berdasar kepada kita cerita keaiban kita. Hari ni kita nak cerita keaiban orang. Mudah kita bincang hal orang punya keaiban, tuan-tuan. Sembang kencang 3-4 orang, orang tu orang ni, tak betul belaka. Yang kita 3 orang betul belaka. Itu kadang-kadang kita kencang sembang kita. Tak luaklah kita nampak kita dengan keburukan, tak nampak kebaikan, tak luaklah nak makan. Yang orang semua, ini silap. Jadi kata Allah Nabi Daud, berjalan kepada kawan kamu, cerita tentang keaiban kamu, kelemahan kamu. Dah kamu rasa lemah, minta orang tolong doa, beri peringatan, nasihat. Itu dia. Cantik tuan-tuan ni. Tapi payah juga berlaku macam tu kepada kita. Susah. Payah apa ni, mudah tuan-tuan. Payah tu. Saya rasa payah nak cerita keaiban. Saya ni duha ni lama dah tak buat ni, dah 3 minggu, sebulan, setahun tak buat duha ni. Saya ni tahajud, rasa malas sangat-sangat lah ni. Subuh kadang-kadang lewat. Mudah ke? Tapi tuan-tuan, itulah jalan kita untuk membetulkan balik. Sebab bila kadang-kadang kita cakap orang lebih alim pada kita, orang lebih baik pada kita, dia mungkin doa kepada dia akan doa kita kebaikan. Dia akan doa kita kebaikan, dan mungkin itulah faktornya kita akan jadi orang yang boleh berubah dalam banyak tindak tanduk kita. Ada kepentingan, ada kebaikan. Sebab tu bagi saya rasa daripada cerita ini, orang yang kita dampingi itu siapa? Orang yang dekat dengan kita, kawan kita yang paling rapat, kawan kita yang paling hampir kita boleh buka cerita tu tentang keaiban kita. Tapi kalau orang tu tak pernah bertemu, tiba-tiba bertemu, cerita tentang kelemahan kita, payahlah juga kan, tak pernah sabar kan. Tapi kalau kawan-kawan baik, rapat, kawan sehidang makanan, kawan pernah duk sembang kencang di pejabat, di kantin, kita boleh bincang. Dia pula orang baik. Ya, aku ni aku ni rasa lemah diri aku ni. Solat kadang lewat waktu aku semayang ni. Asar lewat, maghrib lewat, kadang-kadang subuh pun tak semayang ni. Apa cerita aku ni? Itu nampak tak, Ustaz? Nampak tak? Maknanya dengan cara itu kita akan dapat ubah diri kita. Dengan cerita kita tentang keaiban kita, ada orang boleh nasihati kita, boleh bimbing kita. Ini satu kemenangan. Betul lah Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Pilih kawan kamu kan berkawan, falyanzur ahadukum man yukhalil, almar'u ala dini khalil. Seorang itu ikut agama kawannya, seorang itu akan ikut agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, dan pilih siapa yang kamu nak berkawan dengannya. Kawan macam mana? Yang betul kata apa ni, umum kawan yang dipercaya, kawan rapat kita, boleh bimbing kita, nasihat kita, dia tengok kita buat silap, dia boleh ajak kita kepada kebaikan, dan kita pula berani cerita tentang kelemahan kita. Ini satu rezeki. Kawan yang baik, dia akan selamat kita daripada kelemasan dalam kejahatan. Masalah kita kadang-kadang bila kawan tak elok, dah dia tak elok, kita elok, makin lemaslah kita dengan kejahatan kita. Dia tenggelam, kita tenggelam sama. Lemas dalam keadaan kita berdosa dengan Allah, dia berdosa juga. Ini yang masalah kita. Jadi bila kawan tu elok baik, dia akan selamat kita. Kita mudah lemas dalam kejahatan, kita akan diselamatkan daripada kejahatan. Alhamdulillah. Baik. Kemudiannya yang keempat. Ini ada 4 tadi kan. Yang keempat kata Allah dalam kitab Zabur kepada Nabi Daud, wasa'atin fiha yukhalli baina nafsihi
wa bainal ladzati al halal. Ini penting. Yang ketiga, ada masa kita nak kena pastikan diri kita berada keadaan mencari rezeki yang halal. Ini persoalan harta. Isu harta ni penting. Dalam kitab Zabur Nabi Daud ini, Allah sebut macam tu. Ada masa kita kena yukhalli, kita kena bersunyi yang dalam soal cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Dalam sehari kita kena fikir, rezeki aku mesti halal, perbuatan mesti halal, mesti halal, jangan haram. Ada masa fikir macam tu. Kenapa? Kerana faktor harta, dia akan jadi makan, minum, darah daging kita. Faktor harta, darah daging kita, tuan-tuan. Dengan harta kita beli makanan, minuman, beras, lauk, pauk, susu, gula contohnya. Bagaimana kita nak biarkan makan itu menjadi benda yang menyusahkan kita? Kerana faktor tidak halal tadi. Susah, tuan-tuan. Betullah kata Allah benar-benar, tolong ada masa fikir tentang punca rezeki kamu. Halal ke tidak? Ini satu benda yang penting. Sebab faktor pemakanan, faktor yang menentukan peribadatan kita. Bersih hati, bersih jiwa, seronok beramal, rajin beribadat, mulia hati kerana faktor pemakanan dan harta kita dapat. Tak ada di sana kompromi dalam soal ini. Sebab dalam Quran pun, kita tengok dalam Quran sebut dengan nyata jelas dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Orang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang Allah beri rezeki kepada kamu. Tayyibat daripada yang baik, yang halal. Allah sebut begitu dalam Quran. Orang beriman, cari dan makan rezeki halal. Jadi ini merupakan satu benda yang penting, sebab dia faktornya, tuan-tuan, faktor makanan ini, dia faktor hati dan jiwa. Bersih soal rezeki makan minum, membersihkan hati jiwa, memudahkan urusan ibadat, kerajinan dan kesungguhan. Baru kita boleh tengok dalam hidup ini, bila sampai tahap kita ni malas dengan ibadat, tak rajin, susah beribadat, jiwa tak tenang, dia ada kata soal harta kita yang kita dapat, kita capai. Minta maaf lah, sikit sebanyak kita kena fikir macam tu. Aku makan minum sehari dua ni rezeki daripada mana? Rupanya pada punca yang haram. Patutlah aku jadi macam ni. Tenang pun tidak, rehat pun tidak, tak ada ketenangan kesihatan, fikiran pun payah memanjang, hidup pun tak senang, hati macam-macam, ibadat pun tak apa nak buat mana, tak rajin. Semua itu ada kaitan. Jadi benda macam tuan-tuan mesti diambil cakna. Ini adalah ajaran agama. Dalam cerita Al-Quran pun Allah sebut, dalam cerita kitab Az-Zabur pun Allah sebut juga. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa kita bincang pada petang ini merupakan suatu perbincangan yang boleh kita namakan sebagai suatu peringatan dari hati ke hati, jiwa ke jiwa, berasas kepada ajaran Allah kepada Nabi Daud dalam kitab Az-Zabur. Peringatan 4 tadi untuk kita juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seulang balik ringkasnya, yang pertama, ada waktu untuk munajat, merintih, berdoa, dekat rapat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ada masa untuk kita dalam keadaan menghitung diri sendiri, melihat diri sendiri, kekurangan, kelemahan dan seumpamanya. Tengok diri sendiri, buka penglihatan mata hati untuk tengok diri kita. Tutuplah badan dengan tengok orang sekejap. Aku macam mana, aku dengan ilmu, aku dengan... Yang ketiganya, kata Allah, ada masa untuk berziarah kawan kamu, cerita tentang keaiban kamu, kelemahan kamu, supaya dengan sebab cerita keaiban kamu, dia boleh tolong kamu untuk kamu jadi orang yang baik. Mana kita cerita kelemahan kita supaya orang tolong kita, bantu kita ke arah, pimpin kita ke jalan kebaikan yang baik, yang benar. Baik. Yang keempat ialah kita ada masa untuk berfikir macam mana kita dapat rezeki halal. Dapat rezeki halal, makan minum punca yang halal. Ia masuk dalam jantung hati, punca yang halal. Maknanya dalam bahasa mudahnya, Allah telah tekankan seawal rezeki halal daripada zaman Nabi-Nabi lagi. Bukan zaman Nabi Muhammad saja. Ini cerita rezeki halal, tuan-tuan. Bukan cerita zaman Nabi Muhammad saja. Zaman Nabi yang lampau, yang dulu-dulu pun Allah telah ajar supaya cari rezeki halal. Sebab ia adalah kaitan dengan ibadah, kaitan dengan soal hati, soal kejiwaan. Maka dia ada kaitan. Pemakanan kita itu merupakan sesuatu yang boleh memandu kita ke arah kebaikan ataupun tidak. Wallahu a'lam. Itulah sekadar pertemuan kita pada petang ini dalam tempoh masa sekitar 4
minit ataupun 38 minit lah, 40 minit lebih kurang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, dan kita mohon kepada Allah keselamatan lah. Sebab kita tempoh saya tuan-tuan, hari ini pun saya ingat angka kes COVID kita mencanak naik sampai 15,904 ke. Saya tengok sekejap tadi, 15,000, hampir 16,000 tuan-tuan. Allahu Akbar. Ujian begitu berat. Jangan kita prasangka yang mudah lah, ataupun yang bersikap yang mudah. Kita yang tak kena COVID, kita selamat. Tapi tuan-tuan, hal ini tidak pernah orang kata kita boleh selamat. Dunia sudah tidak keamanan sekarang ini. Hari ini jiran kita kena COVID, kita belum tentu tak kena. Allah Maha Kaya lah. Berapa ramai kematian di kiri kanan kita, ratusan hari. Jadi mari sama-sama kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla moga keselamatan, dan kepada kita yang dalam keuzuran, yang kena COVID, yang dalam keadaan terlantar di hospital, yang dah dikomakan, yang keadaan kena di kuarantin, dalam keadaan sekeluarga. Satu keluarga sekarang ni setengah-setengah, 6 orang kena keluarga. Mak ayah dengan anak-anak, anak kecil usia 10 bulan pun kena. Allahu Akbar. Dan kepada sahabat kita yang dalam keadaan di Allah uji keuzuran, salah seorang sahabat kita daripada surau kita bernama Cik Sapian, daripada surau kita An-Nur, diuji Allah dengan sedikit ujian. Kita doa kepada Allah mudah-mudahan semuanya dalam kerahmatan, dan Allah pulangkan ke sembuhan insya-Allah. Kita doa bersama pada semua kita, termasuk rakan kita yang Allah uji, Tuan Cik Safian daripada surau An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata. Allahumma inna nas'aluka khaira ajili wa ajlih. اللهم ارزقنا الخير والأمن والسلامة والعافية والصحة يا كريم إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اشفنا يا كريم. اللهم اشف مرضانا من المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا من المسلمين والمسلمات. اللهم اشفهم يا كريم يا رحمن يا مجيب السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Bertemu lagi insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan semua kita kebaikan, kesihatan, diberikan Allah keridhaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.